Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Aiman. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang peranan sosial media dalam pendidikan. So sebagai kita tahu, sosial media ni amat pelajar-pelajar sudah mula menggunakannya. Sama ada dalam aplikasi TikTok, aplikasi Facebook, aplikasi Instagram. Jadi apa yang diorang boleh gunakan dalam kesetaraan pembelajaran, yang pertamanya melalui sosial media itu sendiri, dia boleh berada dalam suasana yang kondusif. Apa maksud kondusif? Maksudnya dalam sosial media itu sendiri, dia boleh meningkatkan kemahiran seseorang pelajar itu untuk mencari sesuatu ilmu. Sebagai contoh, dia ingin cari tentang topik sejarah, jadi dia akan search ilmu tersebut melalui Google Scholar ataupun mana-mana rujukan lain lah, ataupun melalui YouTube sendiri. Dia boleh search apa tu penerangan-penerangan tentang sesuatu subjek. Okey, seterusnya melalui sosial media ni juga dia melatih seseorang pelajar tu juga untuk bercakap ataupun meningkatkan kemahiran lisan, di mana sosial media ni dia membantu dia akan ada interaksi antara satu hala dan dua hala. Jadi dengan melalui sosial media itu sendiri, melalui selalu buat live, jadi pelajar itu akan berani bercakap sama ada tentang perkara yang perlulah satu subjek. Okey. Dan yang ketiga adalah melalui sosial media ni juga dia akan meningkatkan kredibiliti sosial seseorang pelajar itu. Apa maksud kredibiliti sosial? Di mana sebagai contoh aplikasi LinkedIn. So dalam aplikasi itu seseorang pelajar itu boleh memuat naik tentang profil diri dan aplikasi dan dia punya skill set yang ada dalam pelajar tu, dan dia boleh paparkan di bahagian LinkedIn tu. Jadi orang di dunia luar akan mula melihat apa kemahiran-kemahiran yang ada pada seseorang itu. Jadi dia boleh menambah nilai pelajar itu, dan sekaligus dapat menjadi salah satu peluang pekerjaan lah untuk pelajar tu juga. Jadi itu sahaja 3 kepentingan sosial media. Selamat pagi. Hari ini kita akan membincangkan mengenai peranan media sosial dalam pendidikan. Seperti mana yang kita tahu, zaman sekarang media sosial ramai yang menggunakan media sosial, tak kira muda ataupun tua. So kita nak tengok peranan media sosial dalam pendidikan ni kepada pendidik dan pelajar ya. Pada pendapat saya, peranan media sosial yang utama adalah menjadi pusat penyebaran ilmu maklumat, di mana ilmu ini dapat disebarkan dengan cepat, pantas dan boleh diakses di mana-mana sahaja. Kalau kita tengok daripada zaman dahulu, sumber kepada ilmu ini datangnya daripada buku-buku ilmiah, surat khabar ataupun daripada media-media masa. Tapi sekarang zaman dah berubah dan kita menggunakan media sosial secara sepenuhnya. Dan terdapat apabila kita guna media sosial ni, ilmu itu dapat diakses dengan begitu cepat. Dan yang paling penting sekali, kita perlu memilih sumber ilmu yang betul, kerana belum tentu ilmu yang disebarkan melalui media sosial itu adalah betul. And then sebagai contohnya, zaman sekarang ini pendidik menggunakan TikTok sebagai tempat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Kalau kita tengok di TikTok tu banyak cikgu-cikgu yang menggunakan platform TikTok, dan dia buat konten untuk mengajar muridnya. Bahkan bukan murid dia sahaja yang dapat ilmu tu, tapi ilmu ini disebarkan kepada seluruh masyarakat di dunia, tidak kira Malaysia ataupun di luar negara. Okey, itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan media sosial di dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu, selepas pandemik COVID-19, norma kehidupan kita telah banyak berubah dan beralih kepada media sosial dan juga secara atas talian. Antara yang paling terkesan disebabkan COVID-19 ini adalah golongan remaja, kerana sesi pembelajaran dan pengajaran
daripada fizikal telah sedikit berubah kepada atas talian ataupun secara online. Okay. Disebabkan itu, pelajar ataupun murid-murid telah digalakkan ataupun dituntut untuk menggunakan sebarang peranti, antaranya adalah telefon bimbit ataupun laptop untuk menghadiri kelas yang dilakukan secara atas talian. Okay. Disebabkan oleh itu, pihak remaja ataupun murid-murid telah banyak mendapat pendedahan berkaitan dengan teknologi dan telah mewujudkan satu fenomena di mana murid-murid telah didedahkan untuk penggunaan media sosial ini. Antara media sosial yang banyak digunakan oleh murid-murid adalah seperti TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain-lain. Okay. Dengan adanya media sosial ini, terdapat banyak kelebihan yang diperoleh ataupun yang boleh pelajar itu dapatkan. Antaranya adalah pelajar itu boleh mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan pantas. Dengan adanya media sosial ini, segala maklumat yang ingin didapatkan, pelajar tersebut boleh mencarinya dengan mudah dan juga cepat. Seterusnya, selepas sesi pembelajaran, apa yang diajarkan oleh guru, murid-murid boleh mencari info tambahan ataupun daripada sumber lain untuk menambahkan segala ilmu, pengetahuan dan kefahaman yang boleh diperoleh daripada pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamimi binti Mak Jani. Sepanjang pelajaran semester ini, saya dapat lihat bahawa penggunaan sosial media adalah dalam pembelajaran adalah amat penting, dan apa saya nak tekankan dan fokuskan adalah dari segi penggunaan atau peranan sosial media YouTube dalam pembelajaran. YouTube adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk menonton pelbagai jenis konten video. Aplikasi YouTube sebagai pembelajaran merupakan media audio visual yang sangat sesuai dalam pembelajaran di masa sekarang ini. Apalagi teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan segala pembelajaran. Salah satu kelebihan YouTube ialah memberikan kemudahan baik kepada guru ataupun pelajar, iaitu memasukkan konten pembelajaran yang dapat ditonton berulang kali. Selain itu, dalam penelitian saya, YouTube dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran di masa pandemik COVID-19, iaitu pemilihan media YouTube memiliki alasan yang kukuh, iaitu menampilkan pelbagai video yang digemari semua kalangan pelajar, khususnya iaitu dapat diakses di mana-mana sahaja dan bila-bila masa, dan dapat mengurangkan permainan kanak-kanak melalui game, iaitu fokus kepada YouTube. YouTube juga membuatkan proses pembelajaran lebih menarik dengan potensi yang dimilikinya, iaitu menampilkan informasi melalui suara, gambar dan gerakan dan warna yang baik. Bahan pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap dan menarik minat pelajar untuk lebih mengetahui apa itu bahan yang dibagi oleh guru. So di sini saya ingin tekankan bahawa penggunaan YouTube adalah amat penting dalam pelajaran, terutama kepada guru dalam mereka bentuk atau mendesainkan sesuatu topik agar lebih menarik dan mudah difahami oleh pelajar. Di sini saya ingin menarik atau mengajak kepada semua guru di sana agar memanfaatkan peranan media sosial terutamanya YouTube diaplikasikan dalam pembelajaran atau dalam topik yang ingin disampaikan kepada pelajar agar lebih menarik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua, saya Nila Ahmad binti Muhammad Rezuki. Saya akan berkongsi tentang peranan media sosial di dalam pendidikan. Sebagai guru, yang pertama, kita boleh menggunakan halaman Facebook untuk menyiarkan kemaskini dan makluman tentang pembelajaran. Contohnya, guru boleh meminta pelajar untuk mengikuti halaman Facebook kelas dan guru boleh menggunakannya untuk menyiarkan kemaskini kelas, berkongsi tugasan kerja rumah dan menggalakkan perbincangan. Dengan menggunakan Facebook, pelajar yang tidak aktif di Facebook masih boleh mengakses halaman ini setelah mereka melog keluar. Dan dengan menggunakan grup Facebook, guru juga boleh men-stream kelas secara langsung dan menganjurkan perbincangan secara live di antara guru dan pelajar. Seterusnya, sebagai guru, kita boleh menggunakan Twitter sebagai platform untuk menyampaikan mesej kelas. Contohnya, guru boleh memberikan akses kepada satu wakil pelajar untuk menguruskan Twitter bagi setiap kelas dan
Guru juga boleh menggunakan Twitter yang sama pada setiap tahun. Seperti yang kita tahu, Twitter menghadkan 280 karakter sahaja. Ia dapat menjadikan pelajar untuk berfikir secara kritis supaya dapat berkomunikasi secara ringkas dan berkesan. Selain daripada itu, dengan menggunakan Twitter juga, guru boleh membuat perbincangan dan berbual di Twitter dengan menggunakan hashtag tertentu yang mereka telah cipta. Akhir sekali, guru boleh menggunakan Instagram untuk mempraktikkan penceritaan digital di mana pelajar boleh menggunakan Instagram untuk mempersembahkan satu siri foto atau grafik dengan cara yang menarik secara visual. Instagram membolehkan pelajar untuk mempraktikkan penceritaan digital. Dengan ini, kreativiti para pelajar dapat dicungkil. Para pelajar boleh membuat akaun Instagram khusus untuk kelas mereka sahaja dan boleh memadamkannya selepas mereka tamat persekolahan jika mereka memilihnya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ada banyak kebaikan menggunakan social media sebagai medium pendidikan. Antaranya ialah dengan adanya social media, ia boleh mempelbagaikan lagi sumber rujukan bagi murid-murid. Dan melalui social media juga, murid-murid boleh menyertai forum ataupun perbincangan supaya di situ mereka boleh bertukar pendapat antara satu sama lain. Bukan saja untuk murid, malah ini juga adalah platform yang baik untuk guru-guru bertukar pendapat dan bertukar teknik cara mengajar contohnya. Dan social media juga, ia akan menyediakan satu platform bagi guru-guru dan juga murid-murid untuk menonjolkan kredibiliti dan bakat masing-masing. Jadi secara tidak langsung, social media ini boleh melahirkan generasi yang lebih berkeyakinan dan lebih berketerampilan tinggi. Kita tidak sepatutnya menganggap social media ni sebagai satu perkara negatif semata-mata, kerana kitalah yang bertanggungjawab untuk memilih circle kita yang positif. Jadi, apa anda fikir? Masih lagi beranggapan negatif tentang social media? Fikirkan semula. Semua, okey, hari ini saya akan membincangkan tentang peranan media sosial dalam pendidikan. Okey, apa kepentingan media sosial dalam pendidikan? Yang pertama, media sosial membantu memudahkan proses pembelajaran. Contohnya, pencarian maklumat menjadi bertambah pantas dan juga memudahkan akses kepada guru-guru. Contohnya, jika pelajar ingin bertanya soalan kepada guru atau pensyarah, okey, mereka mudah sahaja berhubung dengan pensyarah atau guru melalui media sosial. Okey, selain itu, media sosial juga membolehkan pelajar-pelajar untuk melakukan perkongsian maklumat. Sebagai contoh, mereka boleh menghubungi rakan di mana-mana sahaja, tidak kira di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Jadi ini meluaskan jaringan perhubungan dalam setiap pelajar. Okey, selain itu, menggunakan media sosial dalam pembelajaran juga menyebabkan sesi pembelajaran itu menjadi bertambah menarik. Mereka boleh menggunakan bukan sekadar e-book ataupun teks, mereka juga boleh menggunakan platform seperti YouTube untuk menonton video pembelajaran ataupun menggunakan game, okey, atau permainan di dalam secara atas talian. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.